Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai semua. Berjumpa kita lagi dalam satu video topik yang baru, iaitu kita akan belajar tutorial cara-cara untuk kita buat plumbing. Jadi dalam video ini saya akan bekalkan kepada anda, boleh tengok di description di bawah, akan bekalkan dua fail kepada anda, iaitu satu fail PDF dan satu fail RVT file. Kalau perhatikan file tersebut, kalau kita perhatikan, yang ini adalah PDF, dekat sini dia tulis sebagai instruction, dan ini adalah project file. Ini kalau kita tengok kat depan, ini tulis ARC, maksudnya architect file. Jadi saya dalam video ni saya akan terangkan cara-cara untuk kita buat plumbing bagi architecture file tersebut. Jadi jom kita start. Pertama sekali kita buka instruction file. So inilah instruction file. Kalau kita tengok arahan dia ada maklumkan di sini ada bathroom dan juga toilet. Di sini kalau kita tengok dia diberikan dekat sini, dia ada buatlah dekat R&R punya projek ni, R&R punya projek, dia ada letakkan bathroom, ada beberapa toilet dan ada juga sinki kat sini. Jadi apa yang anda perlu lakukan, saya kecilkan sikit, saya besarkan. Kita perlu hasilkan satu, kita kena modelkan plumbing features dan juga piping. Apa itu plumbing features? Apakah itu piping? Plumbing features adalah, inilah kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, plumbing features adalah ini macam ni, water closet ataupun toilet. Yang ini dipanggil sebagai flow trap, yang ini shower, yang ini sinki. So dekat sini kita dapat lihat kita ada 4 jenis plumbing features. So ini adalah kategori di bathroom. Untuk toilet, kalau kita tengok, kita ada 3 lah. Kita ada flow trap, kita ada toilet dan kita ada sinki. Di bahagian luar kita hanya ada sinki dan juga flow trap. Untuk detail apa features yang akan diguna pakai, kita boleh refer di bahagian sinilah, di bahagian buku surat yang pertama ni. Jadi kalau di sini kita dapat lihat untuk bathroom dia ada 4 feature macam saya cakap tadi. Kita ada shower stall corner, kita ada sinki, kita ada flow drain, kita ada water closet. Jadi ini adalah features, plumbing features. Sama juga di sini. Jadi untuk video part 1 saya akan ajar cara-cara untuk kita buat plumbing features saja dahulu. Dan juga kita akan menggunakan architect file ini untuk kita akan linkkan dalam projek tersebut. Okey, cara dia pertama. Jom kita start. Pertama sekali kita klik new. Untuk kita buat plumbing, kita tak gunakan default metric. Kalau sebagai contoh, saya menggunakan Malaysia, ataupun awak boleh gunakan US metric lah. So dalam kes saya gunakan Malaysia sebab saya punya installation dalam Malaysia. Awak boleh gunakan Malaysia, awak boleh gunakan US metric, mana-mana pun boleh. Okey, kita akan gunakan plumbing default metric ni, plumbing default metric. Kalau saya ubahkan kepada detail, nama dia plumbing default metric, this one. Okey, ini template yang kita akan guna pakai. Dan kita klik open dan kita klik OK. Macam mana kita nak tahu apa yang kita sedang buka ni ialah plumbing features? Kita boleh tengok di sebelah kanan, iaitu project browser. So agak berlainan dengan default metric punya template. So dia hampir sama macam structural default metric, di mana dia buat labelnya satu dash plumbing, macam ni lah, dia ada dash macam ni. Jadi ini maksudnya kita dah buka dekat plumbing punya template. Jadi kita double check, kita tengok sikit apa beza dia. Bendanya hampir sama je. Okey, hampir sama je, cuma dia ada features yang menarik lah. Jadi kita pergi kepada floor plan dahulu. First, kita dah ada kita punya architect plan. Kita dah ada architect model. Architect model. Langkah pertama, bagaimana kita nak masukkan architect model ke dalam plumbing template. Kita tak gunakan architect model tu directly, kita guna architect model. Kalau kita nak buat plumbing, kita akan gunakan architect model, kita linkkan saja. Apa maksud link ni? Link ni maksudnya macam ni lah. Saya buka contoh, kalau kita double klik, ni contoh. Bila kita double klik, ini ialah architect punya model. Kita tak nak kacau. Bila kita nak buat plumbing, kita tak buat plumbing di sini, kita akan gunakan plumbing template. Jadi bila kita dah buat ni, kita dah save elok-elok, kita boleh panggil file itu untuk dimasukkan di dalam
plumbing template. Cara dia ialah pergi ke insert. Kalau sebelum ni, kalau refer balik dalam video arkitek saya, architecture architecture punya video, saya modelkan arkitek menggunakan PDF file. Untuk structure punya model saya gunakan LinkCAD. Jadi untuk plumbing kita akan gunakan features baru, iaitu Revit Link Revit. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kita klik link Revit dan kita cari file kita. Contoh, file saya berada agak jauh. Jadi ini adalah architect file, model architect file. Jadi kita klik kat sini dan kita klik open. Untuk positioning kita gunakan auto, origin to origin, ataupun kita boleh tukarkan kepada manual. So dalam case ni saya gunakan auto saja. Saya klik open. Apa yang berlaku ialah file architect model yang kita dah buat tu, dia dah masuk ke dalam kita punya template, plumbing template. So macam mana kita nak tahu? Bila kita klik, kita tak macam macam kita double click. Kalau kita double click, kita boleh ubah grid line ni. Tapi yang ni dia dah macam group lah, di dalam satu file lah. Dia dah macam CAD file lah, macam CAD file yang kita link CAD lah. So dia dah jadi macam satu group lah, satu block. Tapi yang menarik je, kalau kita buat masa structure dulu, kita link CAD, kita tak ada 3D model. Tapi yang ni dia dah siap dengan 3D model berdasarkan arkitek yang lukis tersebut. Jadi kita berbalik pada floor plan. First, before kita nak proceed, kita kena pinkan dahulu. So, apa tujuan kita pin? Supaya kita tak boleh pindah bergerak-gerakkan dia. Next, bila kita dah pinkan dia, kita double check dari segi elevation. Kalau kita perhatikan, di sini terdapat dua elevation. Satu elevation yang link file. This one, saya klik ialah link Revit model. Yang lagi satu ialah kita punya memang ialah plumbing punya, plumbing template. Jadi make sure level yang digunakan sama. So dalam case ni sama. So kita abaikan dulu untuk ketinggian. Sebab dalam case ni sama level lah. Kalau di sini roof level dia ialah 4,500, jadi kita kena ubahkan jadikan dia 4,500 supaya dia tally lah. So itu next step. Sekarang tibalah masa untuk kita nak masukkan plumbing features berdasarkan kita punya attachment yang telah diberikan. First, kita akan buat di bahagian bathroom dahulu. Untuk bathroom kita ada sinki, kita ada shower stall, kita ada floor trap dan kita ada toilet. So kita tengok sini lah. Untuk kita isikan dia, cara ialah kita akan gunakan di bahagian sini, sistem. Di bahagian ni kita akan gunakan sistem. Dan kita gerakkan di sebelah kanan, kita ada plumbing features. Okay, ada gambar toilet ni, kita klikkan dia. Dan di sini kita akan dapat lihat ada beberapa yang telah di-load di dalam template ini. Tetapi yang kita akan guna pakai ialah yang tidak ada dalam sini lah. Jadi kita akan gunakan load family. Bila kita gunakan load family, make sure di atas ini sama ada Malaysia ataupun US metric. Dan kita tekan plumbing, kita cari plumbing. Kalau sebelumnya arkitek, kita gunakan architecture. Tapi bila kita nak buat plumbing, kita akan gunakan MEP. Apa beza dia? Beza ni nanti saya akan tunjuk. Pada next video saya akan ceritakan apakah perbezaan antara arkitek dan MEP punya features. Jadi kita akan gunakan features. So dalam case yang pertama saya nak buat ialah shower. So apa yang saya akan pakai? M shower stall lah. So, kita refer kat sini. M shower stall corner. So dari segi sizing, kita akan dapat lihat setelah kita load masuk. So saya tekan open dan kita akan tengoklah sini. Dia dah masuk lah. Which one size yang kita nak guna pakai. So dalam case ni kita akan pakai 865, 815 public. So kita akan gunakan di sini lah public. Dan kita letak ikut berdasarkan drawing yang telah diberikan lah. So kita akan saya tekan space untuk kita pilih dan kita klik. Kita dah siap lah. Dan kalau perasan kita ada, bila saya klik ni balik, saya escape, saya klik, dia ada macam ada 3 benda. Iaitu ni 3 benda ni. Ini perbezaan dia. Perbezaan ni ialah 3 benda ni ialah kita boleh terus buat untuk piping secara terus daripada plumbing features tersebut. Okey. Next kita akan buat untuk sinki, floor trap dan sebagainya. Saya akan buat secara laju, jadi anda boleh lihatlah video dia. Saya akan buat secara laju.
Alright, sekarang saya nak tunjukkan beberapa tips. Untuk plumbing, dia agak, orang kata apa, agak kena pandai bermain dengan view range, kena pandai dengan elevation dan sebagainya. Dia agak complicated compare to structure dan juga architect punya model. Bila kita nak buat untuk floor drain, okay, floor drain. Contoh saya load family, saya tekan drain. Ini adalah tips. Kalau kita tekan drain dan kita tengok rectangular lah, berdasarkan yang diminta di sini, iaitu kita kena gunakan floor drain rectangular 125 dan saya gunakan saya tekan sini sebab kita dah load, kita boleh carilah floor drain rectangular this one 125 50 mm. Dan bila kita nak buat, dia akan macam macam tu. Jadi untuk case ni kita akan gunakan place on work plane. So kita akan gunakan features tersebut dan bila kita tengok, kita tak nampak pun kita punya floor drain. Ini disebabkan oleh view range kita. View range kita terbatas sebab floor drain ni dia duduk di bawah, di level kosong. Jadi bila saya klik, dia akan naik warning di sini lah. Bermaksud dia takkan nampak di floor plan. Tapi kalau kita tengok secara 3D, kita ada sebenarnya. Benda ni ada. Disebabkan kalau saya tengok, saya tekan back kat sini, saya zoom sedikit, dia berada di di level kosong dan ke bawah. Jadi view range kita terbatas. View range kita terbatas sampai level kosong. Macam mana kita nak melepasi view range supaya kita dapat lihat kita punya floor drain ni ataupun floor trap ni? Kita pergi kat floor plan, kita pergi di sini, kita ada view range. Kita klik dua item ni, sebab sekarang ni dia offset sampai kosong saja. Dia tak pergi ke bawah lagi. Jadi kita kena negatifkan dia lah. So dalam kes ni saya buatlah negatif 10 dahulu. Negatif 10 dan saya klik OK dan kita akan nampaklah kita punya floor drain tersebut. Jadi kita contoh dah bathroom kita dah double check, kita semak, tengok secara 3D adakah betul kita buat. Macam case ni saya tengok saya punya sinki berada di bawah lah. Untuk sinki kita nak ubah, kita klik sinki dan kita ubahkan dia offset kepada 900 lah. 900 ni macam mana saya nak tahu 900? Berdasarkan soalan. Kalau soalan dia beritahu lah kat sini, kalau saya zoom, berdasarkan soalan 900 mm. Alright, ada sesetengah tips yang seterusnya. Ada sesetengah sinki, contoh saya buka sinki yang lain. Jadi adalah jenis sinki work. Contoh saya gunakan Sing Island single, saya gunakan public. Bila saya nak klik, sama juga case dengan flow trap saya tadi, saya kena tekan place on work plane. Bila saya nak klikkan dia, contoh saya buat direction macam ni, saya letak saja dahulu. Bila saya letak, ni untuk case sinki ini, kita tak boleh ubah dia punya elevation. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau kita tengok 3D, dia berada di bawah actually, dia duduk di bawah. Dia duduk di, saya tekan elevation. Actually sinki tu dia berada di level 1, bermula pada kosong elevation. Okay, level 1 berada di kosong elevation. Ini level 1 berada di kosong elevation. Dia berada macam ni. Macam mana kita nak naikkan mengikut sinki yang ini, iaitu nak jadikan dia 900. Ini tengok kategori lah, dia ikut tengok jenis sinki. Macam contoh sinki ini kita boleh ubahkan dia untuk naikkan elevation. Untuk case yang ini kita tak boleh ubah. Jadi untuk case macam sinki ini, cara-caranya adalah kita kena buat satu level khas. Maksudnya saya kena delete dulu sinki ni, saya delete dan kita tambahkan satu level. Contoh saya tambahkan satu level baru. Saya pergi ke elevation, saya tambah lagi satu level. Saya tekan je dahulu. Dan saya dah naikkan level ni, saya buat sync level lah, level sync level. Okey. Dan saya tekan yes dan naik sync level. So sync level saya ialah 900. 900, saya klik enter. Okey. Dan sync level saya berada di sinilah, di dekat ceiling ni. Di dekat sini, sorry. Di sini sync level saya, ni sync level. So saya double klik kat sync level. Baru saya akan masukkan sinki yang tadilah untuk yang jenis tadi. Saya tekan plumbing features. Saya masukkan sini, saya tekan place on work plane, tekan space dan saya klik. Klik di lokasi dan kita dapat lihatlah secara 3D-nya sinki saya berada di 900 mm berdasarkan sinki punya level. Alright,
ini adalah tips untuk sekiranya sinki tak boleh ubah untuk elevation. Untuk makluman je lah, untuk tips. Jadi saya akan delete sebab kita tak pakai dalam kes tutorial yang saya berikan ini. Dia tak sinki dia tak ada masalah. Alright. So saya akan teruskan buat dengan laju yang lain-lain. Kita akan guna cara yang sama. Awak boleh gunakan copy paste saja. Kalau kita dah buat macam ni, contoh saya boleh je lah guna copy, saya paste saja di sini. So saya tengok balik. Contoh ini sinki gini, contoh. So, saya gunakan plumbing feature, saya gunakan sync work tadi tu. Ya, sync work. This one. Sorry, saya tekan sync work. This one. So sync work akan berada di mana ya? Sync work berada di sebelah sini. Saya letak saja dahulu. Dan flow track berada di situ. Saya movekan sedikit lah. Okay. Saya letakkan flow track saya di horizontal plane, letakkan di sini. Jadi kita dah siap macam ni, kita boleh copy lah Kita boleh buat selection dan kita copy, tekan multiple, gunakan ni sebagai reference dan terus kita buatlah untuk yang lain secara lebih pantas. Okey, yang depan ni yang saya tahu kita ada satu lagi. Jadi saya akan copy yang dia, gunakan ini sebagai one. Dan ini pun kalau kita nak copy, saya buat baru lah. Saya buat baru, ambil sinking floor work tadi. Jadi saya akan buat dia macam ni lah Kita klik saja. Okey. Jadi kita dah siap dah untuk yang ni. Jadi macam mana yang ni kita nak, kalau kita nak centerkan sama jugalah, kita ambil grid line, kita ambil center ni. Contoh kalau awak nak centerkan macam tak cantik lah, tekan je EQ dan awak delete. Dia akan naik warning, so tak ada masalah apa yang ni. Ini kalau kita nak centerkan lah. Kalau awak rasa sakit mata macam tak center lah, jadi kita boleh centerkan dengan cara macam ni lah Dia ada sedikit masalah di mana saya tak boleh buat secara overall. Beside Q, ada yang boleh. Okey, boleh. Tadi saya dah try tak boleh. Okey. Jadi saya double check jap saya punya sinki yang terakhir ni. Alright. Okey. Jadi untuk video ni saya dah cover dekat awak cara-cara untuk kita buat sinki plumbing features. Dan selepas dah buat, make sure double check di 3D. Sebab apa? Saya tak nak jadi macam ni, di mana sinki kita berada di bawah. Jadi nak cepat, kita akan buat selection. Kita akan buat selection sinki ni. Kita tekan control di keyboard. Okey, dan kita naikkan 900, gerakkan mouse ke kanan dan semua naik ke atas. Alright. Ini kena berhati-hatilah supaya tak terjadi macam saya punya kes. Alright. Jadi video kita untuk part 1 sampai di sini saja. Apa yang saya dah cover tadi ialah cara-cara untuk kita masukkan Revit link. Next, kita akan double check balik kita punya level dengan kita punya link file. This one is link file. Ini adalah level kita, make sure dia tally. Kalau tak tally, kita kena tallykan dia. Contoh kalau sini 4,500, kita akan 4,500. Alright, lepas tu next step kita akan masukkan features yang diperlukan. Contoh dalam case ni, dia nak features yang ini. So kita dah masukkan plumbing features. Next, kita tengok elevation secara 3D untuk kita double check sama ada sinki kita berada di atas ke, di bawah ke dan sebagainya. Mungkin ada certain plumbing features yang akan tak boleh nak ubah elevation seperti yang saya cakap tadi. Jadi kita akan ubah, kita akan trick dan tips dia adalah kita kena tambah satu elevation lagi untuk kita tinggikan dia. Dan itu sahaja untuk video part 1. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.